والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Mana dah ayat kita? Betul mana ni? Wa ma yudri. Itulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Taala berfirman, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra." Situ dah. Jadi duk berhubung dengan masalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dia datang, dia orang buta. Abdullah ni nama dia nama gapo? Abdullah sunguti Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah sebenarnya ayah dia tu nama Qais. Nama Abdullah sendiri pun Amru, nama dia Amru. Ayah dia tu nama Qaisun. Ibu dia tu nama Atikah. Maka Atikah tu ibu dia tu beranak Abdullah mari ni dalam keadaan buta Abdullah. Lalu tu dikunyah, digelarkan nama Atikah tu dengan Ummi Maktum, ibu bagi budak yang buta, ibu bagi budak yang ditutupkan pelahak mata. Maka bila gelarkan lagu tu, dibangsa Abdullah ni kepada mak dia pakai bin ibu. Padahal kalau nak bin bapak sungguh bin Qais lah. Kita ngaji dah dulu ke? Abdullah bin, jadi Ummi Maktum ni bukan lelaki itu. Ummi Maktum tu perempuan, ibu dia tu. Ibu dia. Tapi gibin kepada ibu sebab kalau nisbah kepada pangkat, darajat ataupun pangkat keturunan dia, ia berlebih le ibu. Lalu tu bin ke ibu. Tu dia. Tapi biasa bila bin ke bapak, bin ke bapak. Habis itu, maka Abdullah ni dia datang berjumpa Nabi ke dah. Datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buta. Dia datang untuk nak tanya, nak Nabi tu ajarkan ayat Quran kepada dia. Alimni mimma 'allamakallah. Jemari. Hendak ajarkan olehmu akan daku hai Muhammad akan satu ayat tak apa dah daripada ayat Quran yang Allah Taala ajar kepadamu. Tu dia kata gitu. Maka ketika tu Nabi kita duk hadap kepada pembesar-pembesar orang Quraisy.
Abu Jahal lah, Utbah bin Rabi'ah lah, Syaibah bin Rabi'ah lah, Umayyah bin Khalah, Walid ibnul Mughirah, Abbas pak saudara dia sendiri, ramai depan Nabi ketika tu. Nabi dak seru mereka untuk masuk Islam. Ajak masuk Islam. Sebab harapan Nabi kalau mereka ramai ni masuk Islam, penduduk Mekah semua bukan kebanyakan atau semua akan masuk Islam tu. Sebab puak ni ketua dia. Sebab dia ni ketua. Lalu tu Nabi dah harap. Tiba-tiba teka tu Abdullah ibn Maktum mari tanya, mari nak suruh Nabi ajar. Dia tak nampak, dia buta. Dia tak nampak, kata Nabi dah sibuk lagu mana, dia tak nampak, dia masuk. Lalu tu Nabi buat paling masa muka daripada Abdullah. Allah Ta'ala datang teguran daripada Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Ta'ala kata tengok dia masa muka dah. Yang paling tak sip kecek dengan orang buta tu. Allah Ta'ala tegur Nabi. Habis itu. Lepas tu buat ayat ni daripada dulu, lepas pada Tuhan tegur tu gak. Nabi tu lepas pada tu Nabi pun bila jumpa Abdullah tu, sukalah, gembira, marhaban biman atabani fihi rabbi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu dia buat baik dah. Lepas pada tu ada riwayat kata Nabi tak biasa masa muka dah dengan orang pakai miskin. Tak pernah masa muka dengan pia-pia pun. Terlepas pada ayat ni turun. Tekan ni duduk Mekah lagi ni dah. Duduk di Mekah lagi. Maka Allah Ta'ala kata, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Hubung hak dulu. Wa ma, dan tiada. Ini atop pada jumlah dulu. Wa ni atop pada apa? Atop mana? Kalau kira dan tiada engkau. Tu atau pada jumlah dulu dah. Hak tanah lagu tu tapi atas mana? Wa ma yudri, dan tiada engkau ketahui. Kalau nak atap lah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Atap kepada jumlah abasa, jumlah wa tawalla tu atap pada jumlah dulu tu. Wa ma yudrika tu, dan tiada engkau ketahui, tiada engkau wahai Muhammad ketahui, tiada engkau ketahui. Tumung tak tahu. Ya asawa ma yudrika, kata terjemah lagi ni, tiada engkau ketahui, yakni apakah perkara yang membuat engkau tahu. Adakah perkara yang membuat engkau ketahui? Apakah benda jadi ma istifhamiyah ke? Ya awak tanya ke? Apakah benda yang membuat dan mengetahui, memberitahu ia akan dikau, hei Muhammad? Mu tak tahu. Apakah benda yang buat mu tahu? Mudah-mudahan ia yang buta tu, mudah-mudahan tu jadi maf'ul kedua. La'allahu tu jumlah tu maf'ul kedua bagi yudrik. Yudrik. Kalau adra yudri ni saudara bagi zanna juga. Tu menasab dua maf'ul. Ka tu maf'ul pertama, la'allahu tu jumlah tu maf'ul kedua. Orang panggil sumak pada tempat maf'ul kedua. Dan tiada engkau ketahui wahai Muhammad, mu tak tahu Muhammad. Mudah-mudahan ia yang buta saat ni, iaitulah Abdullah ibnu Ummi Maktum tu, sahabatmu tu yang masuk Islam lama dah. Mudah-mudahan ia tu suci, ikhlas, la'allahu yazakka, suci. Mudah-mudahan dia tu suci. Apa makna suci? Suci jadi suci hatilah. Mudah-mudahan dia tu suci hati. Apa makna suci hati? Tafsir, ikhlas, bersih hati, hati bersih, hati jujur. Ikhlas dengan barang yang didengar daripada engkau itu.
barang yang didengar daripada engkau. Barang tu ayat-ayat yang didengar daripada engkau itu. Boleh jadi dia bersuci hati. Tulis pada mudah-mudahan tu kita buat tafsir semula. Mudah-mudahan yakni mudah-mudahan orang buta itu dapat membersih diri daripada dosa dengan sebab barang yang dia dengar daripada engkau. Dengan sebab barang yang dia dengar daripada engkau. Kerana kita tak tahu hakikat. Boleh di hak dalil tu kita tak tahu hak orang. Kita nampak di luar je, sebab tu jangan hukum di luar kepada orang. Bila kita duduk di kampung, di masyarakat, kadang-kadang nampak keteng jalan mari orang ni tak, Allah mari tanya hukum kepada kita. Kita buat menyebeh lalu. Nampak kawan ni pakai seluar panak mari. Misalnya dah, pakai seluar panak mari amat panjang. Mari tanya hukum kita pun buat tameru selalu. Jangan barangkali dia nak bersuci hati dengan bagai yang didengar daripada engkau. Mu tahu di mana? Mudah-mudahan dia tu nak bersuci hati, ikhlas hati dengan Tuhan. Tu ayat ni besar juga ni. Wama sentiasa kita ingat. Jangan pelekat orang. Sama je orang Islam. Ada apa manusia ni sama je. Tak kira pangkat tinggi, pangkat rendah, kaya, miskin, sama je. Kerana Allah Ta'ala tilik pada hati. Tiada engkau ketahui, hei Muhammad, mudah-mudahan barangkali ia orang yang buta tu suci, yakni bersih hati, ikhlas, jujur hati dengan barang yang didengar, dengan ayat-ayat Quran yang didengar akan dia daripada engkau itu. Itu dia. Barangkali dia nak jujur hati, nak dengar sungguh-hati, tu kita jangan main. Kita buka ponok tok guru, anak murid seorang tu ni, hak ni tetap ni. Hak tetap ni, hak jenis otak taklah mana ni. Jenis tak nak kurang sikit. Ingatan ataupun pendapat dia tu kurang. Kita buat nyebeh selalu. Jangan barangkali dia tu jadi kejayaan dengan sebab dia. Hujung jatuh kita tak tahu ke seorang manusia ni. Au yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Au tu atap pada yazakka tu. Atap pada yazakka. Jadi kalau kita nak i'rab di segi nahwu tu, yazakka i'rab jadi gapo? Khabar. Jumlah fi'il mudhari' tu khabar bagi la'alla. La'alla ni saudara apa? Saudara bagi inna, ya. Inna, anna, ka'anna, la'alla. Berarti hu dhamir tu isim dia. Isim bagi la'alla. Tepat tu tepat nasak kalau gitu. Jom la'alla ni menasak isim rafa' khabar. Yazakka ni jumlah tu khabar bagi la'alla. Tu. Au yazakkaru ni pun atau pada yazakka juga. Jadi khabar bagi la'alla juga. Lepas tu jumlah la'alla serta isim dan khabar dia kita buat lagu mana? Jumlah ni jatuh jadi maf'ul kedua bagi yudrika pula dah. Kerana yudri tu ia mentaaddi dua maf'ul. Adra yudri. Tu ialah juga tu kata maf'ul pertama. Kalau kira nahwu tu lagu tu lah. Atau sabit tu kita kena baca semula. Atau barangkali tu. Atau mudah-mudahan ia, ada takdir mari jugalah. Moleknya lagu tu atau ni atau pada suci. Atau ni atau pada suci ikhlas. Yani atau mudah-mudahan ia orang yang buta tu, hai Muhammad, mung tak tahu. Mudah-mudahan barangkali dia yang buta tu terima pengajaran. Terima pengajaran ia yang buta tu. Dia dapat terima pengajaran. Apa makna terima pengajaran? Yakni dapat peringatan. Dapat peringatan. Orang panggil tu
dapat penjagaan, dapat pengajaran. Boleh jadi dia terlupa lalai. Mari tanya mu, oh dia dapat pengajaran, dapat peringatan. Ingat kelik benda hak dia telah lalai dulu tu. Tu dah. Barangkali lagu tu. Barangkali dia nak bersih hati dia dengan sebab barang yang dia dengar daripadamu tu, ataupun barangkali dia terima pengajaran, dapat peringatan semula daripada kelalaian dia, maka fatanfa'ahu zikra. Fa tu atau pada ya zakara, fa atau pada kata tanfa'a tu jadi nasab pula lah. Ikhlas dulu, tanfa'a jadi gapo, au yazakaru fatanfa'u fa sababiyah, maka sebab manfaat akan dia, akan yang buta tu, maka sebab bagi bermanfaat. Apa manfaat? Berguna. Maka jadi manfaat, jadi berguna akan dia, akan orang yang buta tu oleh pengajaran. Pengajaran mana? Sifat pengajaran yang ia orang buta tu dengar daripada engkau itu. Jadi peringatan hak mengwi tu jadi manfaat kepada dia. Kerana Allah Ta'ala rakyat dah kata fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hendak beringat, hendak memberi peringatan oleh Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Kerana peringatan tu dapat manfaat kepada orang beriman. Maka Datuk ni Abdullah ni orang beriman. Maka kalau membaca ayat Quran, dia dapat beringat mari manfaat kepada klik ke dia juga. Tu. Adapun orang kafir kalau mu tebang baca Quran gapo pun untuk dia dengar, dia tak manfaat gapo. Kalau mu beringat kepada mereka orang kafir. Orang kafir tak dapat terima pengajaran, tak dapat terima peringatan dengan Quran. Tu. Allah Ta'ala kata fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan tu dapat memberi manfaat kepada orang beriman. Tu atau terima pengajaran ia yang buta saat ni tu, maka manfaat, maka jadi berguna akan dia, akan orang yang buta itu oleh pengajaran, oleh peringatan yang ia orang yang buta tu dengar daripada engkau itu, jadi manfaat ke dia. Tu satunya barangkali dalam hati dia nak bersih hati dengan Tuhan dah. Maka dengan sebab dia dengar ayat Quran tu, hati dia jadi bersih, dia suci, bersih hati dia. Ataupun dia lalai bila dia dengar ayat Quran tu, teringat kelik semula kembali peringatan dia kepada ajaran agama. Boleh dia berlaku Muhammad, mu tahu di mana dalam hati dia tu. Allahu Akbar. Ni nak jadi pengajar kepada kita juga ni. Kita umat dia ni sebagai orang mengajar orang ni, jangan buat hukum dalam orang. Mak kita tak tahu. Ramai-ramai hok mengaji ni, hok tok guru tak ada pada mana hok tu kadang-kadang. Hok nak jadi ni nampak kawan ni lama sikit buat tak padu. Hok tak padu tu jadi sikit lagi. Hok berjuru tu hok tu tak jadi sangat pak. Hok berjuru worok-worok tu jadi tengok lain habis. Hok lobe-lobe tu jadi klik, jadi baik dengan tok guru. Banyak lagu tu. Kerana cara wisama, hok lobe, hok worok, cara sama kita tok guru ni. Cara serupa berlaku. Jangan buat baik dengan hok worok-worok ni je. Hok lobe ikut dia jangan. Tu. Habis itu tu. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Tengok mari pula. Dok tinih ni. Amma adapun, Allah Taala royak lagi, tegarkan lagi. Adapun man mereka, adapun mereka murad dengan man di situ, murad dengan mereka tu ialah segala ketua-ketua Quraisy tu lah. Tu mereka tu. Adapun mereka tu
Puak tu Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Allah Ta'ala tahu dah hujung jatuh demo ni. Nah, Malaikat Abbas bin Abdul Muttalib seorang akhirnya masuk Islam, pak saudara Nabi. Abu Jahal, Utbah ni, puak ni Umayyah ni kubur belaka tu. Kubur belaka. Tu. Maka Allah Ta'ala kata, adapun mereka yang kaya, manistaghna, mereka yang terkaya, yang kaya yakni yang terkaya. Apa makna kaya? Yakni tulis pada kaya, yakni mereka yang rasa diri bahawa terlepas dan tidak berhajat kepada penunjuk daripada engkau. Tu manistaghna. Orang kafir, orang kafir ni dia tak rasa berhajat gapo kepada ajaran Islam. Tu orang kafir ni lagu mana pun dia tak rasa tak berhajat. Kita nak baca ayat Quran, kita kata pentinglah ajaran dalam Quran. Mereka tak rasa apa, tak rasa nak, tak rasa berhajat, rasa terkaya, rasa lepah. Rasa terkaya, terlepah. Tu orang panggil kaya saat ni. Apatah lagi dengan hartanya. Harta tu mereka rasa kelebet dah. Mereka tak berhajat kepada harta mung dah. Kaya dah dengan harta. Satu, kaya dengan makna terlepah, rasa diri kata terlepah daripada ajaran Islam. Tu kena kepada mereka tu, buat tu. Adapun mereka yang kaya tu, yang terasa diri kata mereka tak berhajat dah kepada penunjuk ajar daripada engkau tu, Allah buat tu fa anta lahu tasadda, maka fa jawab amal tu anta tu menjadi man istaghna tu, jumlah tu man tu mubtada, man isim istifham jadi man isim mausul jadi mubtada, jumlah anta lahu tu jumlah tu khabar, fa tu fa rabithah jawab amma dia panggil. Tu kalau kita ngaji nahwu tu jumpa acaklah jumpa jawab amma tu dah. Adapun mereka tu, maka bermula engkau wahai Muhammad, anta tu kita jadi mubtada lah, kita tak bermula lah. Maka bermula engkau wahai Muhammad, puak-puak tu mung ni berhadap baginya tu takluk pada berhadap di belakang. Lahu di ayat Quran lahu tasadda, lam tu takluk kepada tasadda di belakang. Jumlah tasadda tu lah khabarnya. Jadi fa anta tasadda lahu, asalnya lagu tu. Sebab tu kita baca khabar dulu. Maka bermula engkau itu wahai Muhammad berhadap baginya, bagi mereka yang kaya tu. Menghadap ke buat tu. Orang yang tak berhajat kepada pengajaran menghadap ke dia mana? Orang yang berhajat kepada pengajaran duk paling muka. Orang yang wasa kaya diri tak wasa terlepas daripada pengajaran menghadap nak kira. Kok mana? Kok mana? tu. Sebab orang kaya dia tak nak ke duit dah. Nak halah duit ke dia. Demo duit banyak dah. Duk tebang halah duit ke dia. Dia tak berhajat ke apa dah ke duit pun. Duk kacau nak halah. Adapun orang miskin dia berhajat kepada duit tu, mung tak halah. Tu masalah. Allah kata gitulah. Adapun mereka yang kaya, maka engkau berhadap baginya. Maksud berhadap yakni berhadap muka dan berhadap cakapan. Itu murad dengan berhadap. Yakni berhadap muka dan berhadap cakapan. Mung duk hadap muka, hadap kecek kepada mereka tu. Tu jadi terbalik pekerjaan pula dah. Sebab tu Tuhan tegurnya kerana rupa padahal bagi Nabi tu ada kebaikan berlaku. Bukan hok nung bagi Nabi di sisi Nabi ketika tu apa dia? Ya kira dah. Kalau puak tu masuk Islam sultan negeri Mekah. Besar lagi manfaat tu. Demo ni seorang aja. Demo nu ramah. Maka tilik kepada manfaat ramah tu Nabi gaduh dengan demo tu.
Padahal Nabi tak tahu hakikat. Allah Ta'ala lebih tahu. Kata siapa sesat, siapa dapat berimeh. Wa rabbuka a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia tahu siapa dia sesat dari kalangan jalannya dia dan siapa dia dapat hidayah. Dia tahu. Dia tahu. Tu. Habis itu kemudian kata Allah Ta'ala kata amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Maka musannaf kita mufassir kita ya syarah dah tu, yakni maksudnya tafsir ayat tu, orang besar-besar Quraisy bermula mubtada tu dah, bermula orang besar-besar. Apa makna orang besar? Jadi ketua-ketua Quraisy, orang besar-besar, orang ketua Quraisy, iaitu puak Abu Jahal ni puak ketua saja tu, ketua Quraisy saja tu. Tu. Adapun yang ni bermula orang besar-besar Quraisy, orang besar mana? Yang sifat pada orang besar, orang besar yang kaya, yang rasa tidak berhajat. Itu makna yang kaya, yang rasa tidak berhajat dengan harta dah. Tu dia tak ada nak lagi. Ya orang kaya dah, dia tak berhajat kepada harta dah. Adapun orang besar-besar Quraisy yang kaya dengan harta dan kaya daripada iman, tu ialah juga istighna tu dua, istighna bil man, istighna anil man, istighna anil iman. Jadi dua. Jadi kaya dengan harta dan kaya di sini kena terjemah lagi, yakni tidak berhajat, rasa terlepas daripada iman dengan Allah. Dia tak ada rasa nak beriman, dia rasa kaya dah. Lek dia rasa tak apa, lek kita ni rasa tak dapat, tidak mesti kena beriman. Adapun mereka rasa tak apa, tak sih. Tu kaya, orang panggil terkaya, terlepas daripada iman dengan Allah. Adapun demo tu, puak tu duit banyak, wasa kedebe, wasa tidak berhajat kepada iman dengan Allah dan Quran, dan atau pada iman dengan Allah. Terkaya daripada Quran, tak ada nak, tak mau dengan Quran. Tu mereka ni dia rasa lepas dah. Orang kafir tu dah. Orang kafir ya, bila jumpa Islam dia rasa biasa. Kalau temu masjid dia rasa dia tak ada nak gapo. Mu nak ngajar agama, ngajar lagi. Aku tak ada rasa apa, aku tak rasa nak gapo ke agamamu. Tu dia rasa kaya pula, rasa lepas. Tu. Maka orang tu, jumlah tu khabar tu, orang-orang besar Quraisy yang kaya dengan harta dan kaya daripada iman dengan Allah dan iman dengan Quran. Tu dia, kaya daripada Quran. Maka berhadap kepada mereka itu orang-orang besar-besar tu, berhadap oleh engkau. Engkau tu fa'il bagi berhadap. Maka berhadap kepada mereka oleh engkau, wahai Muhammad. Mung dok hadap kepada mereka, mung hadap cakapan kepada mereka ni. Tu harap akan iman. Jadi kerana harap, ini ilat kepada berhadap. Kerana harap akan iman, harap akan hasib, percaya daripada mereka itu. Mereka itu orang besar-besar Quraisy tu, mung dok harap beriman. Tak apalah harapan tu molek, tapi mu kena ingat, mu tidak tahu hakikat mereka. Dan bukan kewajipan dan tanggungjawab ke atasmu, wahai Muhammad, untuk buat widamu masuk Islam. Bukan kata dengan sebab mereka tak masuk Islam mu berdosa lah. Tak. Tugasmu menyampai saja. Hidayah itu dari Allah. Tu. Sebab kita mengajar tu, tugas kita mengajar ya. Reti tak reti tu bukan kata bila dia tak reti mu jadi dosa lah. Tak. Bila dia tu tak dapat pengajaran, tak dapat reti faham ilmu mengajar, mu jadi berdosa lah. Tak. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tujuan kerja mu siapa aja. Wallahu yu'ti, Allah Taala yang beri. Allah beri. Sebab tu 10 orang 10 bahasa faham tak serupa. Dia tu boleh sikit, yang ni boleh banyak.
Mengikut kejujuran dia dengan Allah Ta'ala pula. Kalau dia betul dengan Tuhan banyak, dia boleh banyak. Kalau dia tak ikhlas langsung, kalau dia tak takwil dia. Tu je. Tu. Tu juga nanti nak buka pahit je. Buka beli je. Tu tadung di bekas masing-masing. Bekas dia masing. Ada hak bekas temu tak boleh lapor sekarang. Sitik pun tak lekat air. Tu. Habis itu. Maka kata dia, maka berhadap kepada mereka oleh engkau, yakni kerana harap akan iman mereka itu. Allah Ta'ala kata, mudah harap ke demo tu. Mengharap kepada mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan padahal tu wawul haliyah orang panggil. Walhan, padahal ma 'alaika alla yazakka, padahal tiada mengapa atas engkau. Tiada mengapa. Ma 'alaika, ala tu ya ma istifham, manafiyah. Ala tu takluk mazhub khabar muqaddam. Ma tu ma 'alaika, jadi wajibun 'alaika, hasilun 'alaika, tu khabar muqaddam. Mana mubtadanya? Mubtada tu mahzub. Mubtada mahzub, takdirnya ba'sun. Ma 'alaika ba'sun. Patu alla yazakka jadi gapo? Alla yazakka asalnya fi alla yazakka, takluk kepada mubtada yang mahzub saat ni. Fi Allah, ada fi seekor lagi, belum pada tu asalnya. Fi Allah asal lagi tu. Tu dia tu kalau nak i'rab nahwu. Lepas tu bila Allah tu maksud takwil masdar, moga an asal Allahnya an dengan la. An tu an masdariyah. Kerjaan dia masuk menghancurkan masdar. Ambil masdar tu lah jadi majrur bagi fi ya. Fi Allah yazakka, yani fi adami tazkiyati. Salah kata gitu. Fi adami tazkiyatihi. Yang tiga lagi lagu tu lah. Tu. Kata dia tengok dulu. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tiada mengapa, tiada keberatan, tiada tanggungjawab atas engkau wahai Muhammad. Tak ada nanti, tak ada orang picop li, tak jadi bebanan keberatan atas engkau li Muhammad. Tak wajib atas engkau li, bahawa tiada bersuci iyo mereka yang kaya tu. Bahawa jadi pada bahawa molek gitu. Pada bahawa tiada mengapa, tak ada apa, tak ada berdosa apa atasmu, tak jadi bebanan keberatan atas engkau wahai Muhammad, pada bahawa tiada bersuci iyo mereka yang kaya tu, tiada bersuci daripada kufur dan syirik. Mereka tak bersuci daripada kufur tu, tak ada siapa ni atasmu. Kalau mereka berkekal di atas kufur, adakah mu berdosa? Mu tak ada siapa ni. Aku tak ada ambil kesalahan apa ke apa mu sekali. Kerjaanmu bukan nak hidayah, kerjaanmu nak menunjuk, nak sampai, nak menyampai saja, nak tabligh saja. Tu tugasmu tabligh je. Tu hidayah tu kerja Allah, kerja Allah Ta'ala. Ingat gitu ya kitanya. Ni nak kacau ikut masuk juga yang ni ada boleh daripada kufur dan syirik. Tiada bersuci daripada kufur dan syirik. Tu mereka tak bersuci daripada kufur dan syirik tu, tak jadi wajib gapo atasmu ni, tak jadi keberatan tanggungjawab di atasmu Muhammad. Tiada mengapa, yakni tiada tanggungjawab, tiada berat atas engkau, pada bahawa tiada bersuci iyo mereka yang kaya tu, tiada bersuci daripada kufur dan syirik itu, atau pada kufur. Dengan iman, dengan takluk kepada bersuci. Mereka tak bersuci daripada kufur dengan iman kepada Allah,
dan taat hati kepada Allah dan Rasul. Taat hati jadi taat hati kepada Allah dan Rasul. Tu. Kalau mereka tak iman dengan Allah, tak taat hati kepada Allah dan Rasul pun, tak ada apa li atamu. Tak ada apa li. Tu. Tu, faham tu dah. Tak ada apa li. Atas engkau menyampai saja. Jadi wajib atas engkau wahai Muhammad, wajib atas engkau tu menyampai saja. Wajib atas engkau menyampai saja, menyampaikan wahyu tu saja ya, menyampai je. Adapun hidayat tulis itu pada menyampai. Jadi adapun hidayat itu maka Allah yang memberi. Maka Allah yang memberi. Tu hidayat tu daripada Allah. Sebab tu kita jangan duk tok 100% kata dia akan berjaya, jangan. Bila kita nampak budak ni cerdik, budak ni cerak, boleh berjaya dia. Jangan, kita tak tahu. Ataupun kita nampak budak ni lambat slow sikit otak akal dia, kita budak ni tak berjaya dah. Budak ni tak boleh buka bonak dah. Budak ni tak boleh mengajar ke orang dah. Jangan tok 100% gitu. Mung tahu di mana? Mung tahu di mana? Itu dia, tak tahu. Khabar-khabar buka ponok ke dia berat. Tu. Tu. Duk ponok tu ngapa mata mia pun gak-gak. Ingat tak lupa, ingat. Bila banding dengan orang lain tu cerdik-cerdik pada dia lagi. Khabar-khabar pun buka ponok ke dia berat. Mengajar ke orang ke masjid dah dia. Kawan ni hok pesen cerdik otak liar, otak liga ni, otak liga ni. Otak cah-cah ni pun ni hadap ke menega habis. Hadap ke menipu orang pula dah. Tu akhirnya. Tu. Tu yang ni. Hak tolong di ponok hari tu dah ni bukan dia boleh ngajar sangat. Hak tolong baca kitab besar-besar di ponok hari tu. Learning ada baca kitab apa? Ngajar sejik pula cara-cara. Bunyi hadap ke pahara lemu misalnya. Tu. Kita tak tahu ujung jatuhnya. Sebab tu jangan kita menghukum. Jangan kita segera orang panggil memaki mencelakan orang. Jangan pandai huduh sengkau jahat kepada orang. Tu. Sebab dah saya tak ada ramai-ramai ni boleh jadi masa depan lagi kejayaan itu di Allah Taala letak tapi kita ngajar ya. Seorang pun kita ngajar sepening, 10 pun ngajar sepening, bersungguh juga. Bukan kata puak ni je. Macam gitu-gitu jadi. Ada. Supaya tu kira supaya tugas kita mengajar. Mengajar yang hak yang betul. Adapun reti faham Allah Taala yang beri. Atas engkau itu menyampai saja wahai Muhammad. Habis itu. Tu. Wa ma 'alaika alla yazakka ya Allah. Allah. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Bukan kerjaanmu. Kerjaanmu. Tu. Allahu akbar. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha. Allahu akbar. Wa amma ni atap pada amma dulu. Atap kepada amma tu waw tu atap. Huruf atap kepada amma dulu. Tengok dia kata wa amma man ja'aka yas'a dan adapun itu amma. Dan adapun sungguhnya bermula mereka. Tu mubtada tu kita terjemah bermula tu. Saya kata bermula tu tujuan dia mau letak huruf mim tu. Mudah nak agak-agak kata mubtada. Adapun bermula mereka, maksud mereka ni yakni orang buta itulah dah. Mereka tu kena kepada siapa? Abdullah Ibni Ummi Maktum tu. Allah Ta'ala muradman di situ kena ke Datuk tu dah. Tu kena ke Datuk tu dah. Salah satu daripada sahabat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tu Abdullah ni nak domain rajak klik kepada dia tu ada. Salah satu laginya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Allah Ta'ala sebut idhuma fil ghar. Huma tu rajak kepada Nabi dan Abu Bakar. Itu dia. Habis itu, adapun mereka yang datang akan dikau, wa amma adapun mereka ja'aka yang datang, iyalah mulai datang ia mereka tu, mereka yang datang ia akan dikau wahai Muhammad. Katu jadi maf'ul. Ini ayat ni salah satu dalil kata ja'a tu kadang-kadang muta'addi dengan diri, kadang-kadang muta'addi dengan huruf ba. Ja'ahu ja'a bihi. Ya fa'il ja'a ni fa'il lazim pada satu ketika, dan kadang-kadang ia muta'addi juga tilik pada satu ketika. Ya ja'a ya gomo dua muta'addi pun ada juga teka-teka. Bila muta'addi ia mari ia kena campur dengan ba. Ja'a ay ja'a bihi. Kalau kadang-kadang ja'a tu jadi lazim pun dia. Ini salah satu ayat yang jadi dalil. Wa amma man ja'aka, adapun sebab tu lafaz ja'a ni kita nak pergi mati kata fi'il lazim sangat tu, yang ni lagilah kerana ada juga teka-teka yang muta'addi tu. Nampak tu dah. Dia habis itu. Adapun mereka yang datang ia akan dikau, yang datang mari kemung wahai Muhammad, iaitulah datuk buta ni. Adapun mereka yang datang kepadamu yas'a, han keadaan ia tu, jadi jumlah yas'a tu jadi han pada domain mustatir dalam ja'a. Ja'a tu fi'il madi, fa'il dia tu dhamirun mustatirun fi taqdir huwa. Ka tu maf'ulun bi, maka jumlah yas'a tu jatuh jadi han kepada huwa dalam ja'a tu. Lepas tu ja'a ya digapo sila ya bagiman. Ada apalah tu. Ya. Adapun mereka yang datang ia han keadaan dia tu berjalan. Apa makna berjalan? Yang ni bersegera. Berjalan dan segera tuntut kebaikan, mencari kebaikan. Adapun orang buta tu yang dia berjalan gaduh-gaduh mari bersibuk jalan dengan cepat-cepat mari jalan untuk hadap kepadamu, menuntut kebaikan, tuntut mencari kebaikan. Maksud dengan kebaikan yakni pengajaran Islam, kebaikan yakni hidayat dan pengajaran Islam. Dia nak Nabi ajaran Quran, dia nak mendapatkan ilmu, dia nak mendapatkan pengajaran Islam. Tu kebaikan. Kebaikan tu yakni pengajaran dan ilmu agama. Tu makna kebaikan. Adapun mereka yang datang ke Muhammad dalam keadaan sibuk-sibuk gaduh-gaduh nak mengaji, nak mendapatkan ilmu. Allahu akbar. Wa huwa yakhsha. Padahal ini waw tu wawul had, orang panggil wawul haliyah. Wawul had. Jumlah tu jumlah haliyah, han pula jumlah tu. Huwa yakhsha tu jumlah tu jadi han pula. Mana sahib han dia? Nak ulama kata wa huwa ni jumlah tu han pada mustatir dalam yas'a pula. Yas'a tu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sa'a yas'a, fi'il mudhari'. Maka dalam yas'a tu ada domain mustatir takdir huwa lah sekali tu. Maka jumlah wa huwa yakhsha ni han kepada mustatir tu pula. Ni orang panggil han gapo kalau kita ngaji nahwu? Han mutadakhilah nama dia. Han mutadakhilah. Kalau kita kata jaa Zaidun rakiban, apa lagi? Jaa Zaidun rakiban katiban misalnya. Telah datang oleh Zaid, han kepada Zaid tu rakiban yang menunggang kenderaan, berkenderaan. Rakiban han pada Zaidun. Lepas tu katiban tu han pada apa? Kalau katiban tu han pada mustatir dalam rakiban, orang panggil han mutadakhilah. Kalau katiban tu ini supaya kita ngaji al-kalam wal lafz murakkabu tu, kita katakan apa? Ja'a Zaidun rakiban. Lepas tu apa lagi? Katiban. Katiban yang tulis. Datang oleh Zaid, han keadaan Zaid tu
yang berkenderaan iyo naik kuda mari, naik motor mari. Rakiban yang berkenderaan ia Zaid. Maka rakiban han pada Zaidun. Baik, tak apalah situ. Katiban lagi pula han keadaan ia Zaid tu. Katiban yang menulis ia. Ia mari nak mutu tu duk tulis. Naik kuda duk atas kuda, tangan duk menulis. Maka rakiban tu han pada apa? Di sini itiman. Kalau katiban han pada Zaidun pula. Rakiban ni han dah yang pertama. Katiban han pada Zaidun pula. Katiban tu dikatakan han mutaradifah. Kalau katiban tu han kepada mustatir dan rakiban, boleh juga dikatakan han mutadakhilah. Nama dia. Boleh tak? Mutaradifah ni han sahib tulah. Sahib tulah. Kalau mutadakhilah han yang bermasuk-masuk ke. Jadi han dalam mustatir dalam han. Han daripada mustatir yang ada dalam han dulu. Itu masuk lagi. Orang panggil mutadakhilah. Mutadakhilah. Begitulah ayat ni pun sama. Kalau tengok ayat Quran tu, ulama kata masuk han mutadakhilah. Baik, kalau han mutadakhilah maknanya jadi han pada mustatir dalam yas'a tu sendiri. Kalau kita nak buat han pada jalan mustatir ja'a boleh tak? Boleh. Kalau kita nak buat jumlah tu han yang kedua pada mustatir ja'a pun boleh. Dikatakan han mutaradifah. Boleh juga. Tak ada apa. Tak apa. Alhamdulillah tu dah. Tu kena bertolong bantu dengan ilmu nahwu lah. Jangan awak bermain-main dengan ilmu nahwu. Jangan bermain-main kerana ilmu berkait dengan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab. Quran Allah Taala turun dengan bahasa Arab. Kalau kita tak faham betul-betul ilmu nahwu, kita tak akan dapat kemanisan dalam ilmu dalam Quran, dalam tafsir. Tu kena mengaji juga situ. Tu dia orang panggil mani masing. Dia masing dia tu dengan nahwu. Masing dia tu dengan apa? Dengan masing dia dengan sorah. Lepas tu lemak manis pun dengan balaghah ma'ani bayar tu. Lemak manis dia duduk situ belakang. Tu Al-Quran. Tu dah. Sebab tu orang Arab ya hok pahal-pahal tu tiyak lengar tu hok peseng geti kaedah Arab. Hok peseng geti kaedah dia, geti dengan balaghah dengan lemak masing manis. Kalau dia boleh kecak Quran dia tiyak lalu dah. Ya Allah, gano ni jadi cukup lekat rasa ni. Dia rasa lagu tu. Adapun hok tak pandai kecak makan ni. Kecak pun dia rasa tak apa. Oh sedap. Saya kecak tak lah no. Oh sedap dah. Sedap apa masing. Tapi sedap dia tak beso, lidah tak beso kan. Adapun orang Arab yang mahir, dia kecak dia tahu kata orang ni masya-Allah bukan ciptaan manusia dah. Itu dia. Dan adapun mereka yang datang akan dikau berjalan untuk kebaikan, bersegera mencari hidayat pengajaran. Wa huwa yakhsha, dan ini padahal sedangkan bahasa Malaysia kalau terjemah sedangkan tu han dah tu. Sedangkan tu kena dia kanan atau sia kata kena dia kan tu han dia panggil. Padahal iyo mereka yang datang tu dalam hadiah tu yaksha takut Allah itu. Padahal ia orang tu takut ia akan Allah, takut akan Allah tu. Padahal dia takut ke Tuhan, dia orang beriman, dia takut ke Tuhan. Yaksha. Tu. Jadi mufassir kita Tuhan kita dia terjemah lafaz Allah mari dah. Dia bawa lafaz Allah mari isyarat kata yaksha tu maf'ul dia mahzub. Takdirnya wa huwa yakhsha ay Allah. Ya takdir lagu tu. Tapi sebab apa hazakan maf'ul di sini hazal maf'ul kerana zahir dah tak kena sebut tak apa dah. Zahir sangat maf'ul. Ini masuk lebat hazah pula dalam ilmu ma'ani dah.
Hazal maf'ul kerana zahir maf'ul. Tak kena sebut tak apa dah. Dia sebut takut ke Tuhan lah. Takut ke dia lagi. Bila sebut takut Allah. Takut Allah. Maka Allah Ta'ala kadang-kadang dia sebut innama yakhshallaha. Dengar dia sebut maf'ul mari. Kadang-kadang dia tak sebut. Tu. Padahal mereka tu takut akan Allah. Takut akan Allah. Kalau kita ngaji ilmu ma'ani tu boleh kita kaji juga ni. Hazal maf'ul kerana apa? Hazal ma'mun tu kerana apa? Kerana apa? Ni salah satu sebabnya. Salah satu kalau kita nak kaji boleh kita tengok ni. Satunya hazal maf'ul tu kerana zahir dah. Kerana maklum dah. Maf'ul tu hazal tu kerana maklum dah. Ataupun hazal maf'ul tu kerana menempati fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Muta'addi akan fi'il muta'addi, menempatikan fi'il muta'addi iaitu yakhsha pada tempat fi'il lazim. So Allah kata tak ada maf'ul sini. Nak bagi kita fokus tuju kepada lafaz khasyah tu. Hak ni kena bahas lagi lah. Tu. Bahas lagi. Orang panggil tangzilun muta'addi manzilatal lazim. Orang panggil. Nak menempatikan fi'il muta'addi pada tempat fi'il lazim. Kerana tak sewi kita pandai ke Allah ni. Pandai ke khasyah tu sangat-sangat. Nak bagi tuju kepada sifat khasyah tu banyak. Tu je. Adapun mereka yang datang akan dikau wahai Muhammad berjalan mari mencari kebaikan, nak tanya, nak soal, nak angkat ajarkan agama, ajarkan Quran, padahal ia takut akan Allah tu. Fa anta lahu talaha. Tu jumlah anta tu khabar bagi man. Yas'a tu han lakuhan han. Lepas tu fa tu jawab amma, jumlah tu jadi khabar. Maka bermula engkau itu wahai Muhammad lalai daripadanya, daripada takluk kepada lalai di belakang tu. Anhu talah jadi talaha anhu asalnya gitu. Quran ni dia ada juga tengok-tengok dia. Tengok-tengok dia kecek lagu tu. Adapun mereka yang datang segera mari nak mengaji agama denganmu, maka engkau lalai daripadanya, daripada mereka tu. Mung lalai. Apa makna lalai? Yakni tidak peduli, tidak berpaling. Tu makna. Tidak padu, tidak peduli, tak amati, mai soncai. Tu lalai dengan makna tu. Bukan lalai lupa, tak lupa kan depan matanya. Lalai sini dengan makna tidak peduli, tidak amati. Tu engkau tu tidak peduli. Apa makna lalai? Tafsir dah tu. Yang ni tiada berhadap padanya, pada mereka tu. Mu tak hadap. Mu tak hadap padanya, pada mereka. Mu tak hadap. Tidak hadap cakap kepada mereka. Mu lalai boleh, galik boleh. Tak peduli, tidak amati kepada mereka tu. Allah tu tegur ni. Tegur. Tu. Alhamdulillah. Ini satu ajaran kepada umat sebenarnya. Wak lalu sahabat Nabi ya, ajaran untuk kita sebenarnya. Tiada berhadap padanya dengan sebab duduk dengan ni takluk kepada lalai. Takluk kepada lalai. Mu tu jadi lalai dah Muhammad nah. Engkau ni lalai. Orang yang takut mari cari, orang yang takut kepada Allah datang dengan segera untuk mendapatkan pengajaran agama. Mu lalai pula. Tak peduli, tiada berhadap padanya. Sebab apa tiada berhadap? Nabi ada headphone dia, alasan Nabi pun ada, bukan semata-mata tak paling tak tu. Dengan sebab lalai itu dengan sebab duduk seru, menyeru, mengajak akan orang-orang besar-besar Quraisy tu, seru-seru kepada Islam itu. Takluk kepada seru. Duk mengajak seru pembesar-pembesar, ketua-ketua Quraisy, Abu Jahal, Umayyah semua tu, seru kepada Islam. Munduk seru kepada Islam sehingga tak peduli tuai buta ni. Masya-Allah. Tu Allah tegur Nabi, Allah tegur Rasulullah. Kalla, Allah Ta'ala jekah dah. Bukan jekah sangat orang panggil tegur ni, kelima tegur. Kalla, kelima untuk tegur ni. Tu kalla.
Tu. Kalau kita kan di sini munasabah kata yang kata syih gitulah. Syih tu nampak ya di jekah huduh sangat. Jekah ni macam-macam pula. Jadi kala ni kelima yang dihantar untuk jekah, orang panggil. Kelima orang panggil kalimatu zajrin. Kelima yang diguna untuk menjekah. Kala. Maka jekah tu macam-macam dah. Rupa jekah dah. Kadang-kadang hush. Syih. Ada juga. Syih. Hush. Ish. Tu jekah juga. Maka sini saya tu comelnya kita kata yang kata shush. Gitu. Kepada Nabi ni Allah Ta'ala jekah. Tu zajrin orang panggil menjerkahkan. Kalla kalla apa mana jangan perbuat demikian itu. Tu tafsir dah, tafsir kalla dah, tafsir jekah dah. Jangan buat lagu tu. Tu makna gitu. Kalla jangan perbuat demikian itu. Jangan perbuat oleh engkau wahai Muhammad akan demikian itu. Jangan buat macam tu. Jangan buat apa demikian itu, yakni tidak peduli kepada yang buta dan peduli kepada yang terkaya. Tu makna gitu. Tu demikian. Yang tidak peduli kepada yang buta dan peduli kepada yang terkaya. Orang yang kafir mempeduli pada dalam rupa-rupa tu tak peduli pula. Wak tak sama tak boleh lah. Pada kata ambil pada walaupun dia buta, dia nak kepada agama. Jangan buat lagu tu. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu dah. Jangan buat begitu dah. Soalan kata jekah rupa. Tu. La taf'al misla zalik. La taf'al, dalam tafsir sebut la taf'al misla zalik atau la taf'al zalik. Mu jangan buat lagu tu lah. Esok-esok tu jangan lah. Jangan. Kalla. Jangan buat macam tu. Innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Innaha ni jumlah isti'nafiyah dah. Nak mulai jumlah baru dah weh. Tak berkait dah. Seolah kata walau kait pun orang panggil tak ada kecek dah masalah teguran Nabi terhadap orang yang Nabi tak pada orang buta tu, kisah tu habis dah. Seolah tahu wak mari cerita lain pula. Allah Ta'ala bawa datang cerita lain. Maka jumlah tu dikatakan jumlah musta'nafah. Orang panggil nak mulai semula. Sebab tu dia baca inna. Jumlah musta'nafah tu dia inna. Wajib baca inna. Nak kata annaha tak boleh inna di sini. Tu dia. Innaha tazkirah. Tu. Apa dia? Innaha tazkirah. Tapi kalau kita baca ayat kalla innaha tazkirah, jadi supaya jadi so tu dah. Pada haji kau sekat tu kalla. Sekat tu. Fa anta anhu talaha kalla. Kalau kira-kira je kau. Jangan buat gitu nah. Jangan buat gitu. Innaha tazkirah. Innaha tazkiratun faman syaa dzakara. Tu masya-Allah. Bahwasanya jadi sungguhnya apanya domeh harajak ke mana? Ini surah ni. Bahwasanya ini surah rajak kepada hadhihi surah. Tu rajak situ. Sungguhnya ini surah. Surah yang turun kepada mung ni. Surah mana? Surah apa dia? Abasa ni. Hanya ini surah. Sungguhnya ini surah ni. Ada ulama tafsir kata ini surah. Salah satu daripada mufassirnya Al-Kalbi. Al-Kalbi tafsir lagu tu. Ia tafsir kata ini surah. Hadis surah. Atau ini riwayat panggil tafsir yang lain pula.
Tu orang panggil khilaf betul tafsir. Tafsir. Bahwasanya sungguhnya ini surah ni atau ini ayat-ayat hadhil ayat. Kalau tafsir lagu ni kena kepada Muqatil tafsir lagu ni. Imam Al-Muqatil tafsir lagu tu. Ada Imam Al-Kalbi tafsir lagu ni. Tak ni. Bahwasanya ini surah ini surah, jadi surah ini ni atau ini ayat-ayat Quran ni. Hei Muhammad, sungguhnya Quran ni, ayat-ayat Quran ni dan ataupun surah-surah ni tazkiratun, ialah pengajaran. Tazkirah ialah pengajaran, penbodrian. Tu penbodrian, jadi satu pengajaran. Pengajaran untuk dia. Tazkiratun bagi makhluk. Tazkiratun ailil khalqi. Ya orang kata dah. Jadi satu pengajaran bagi makhluk, bagi manusia dan bagi jin. Bagi makhluk, bagi manusia dan bagi jin. Dapat ambil pengajarannya. Ada pun lembu kubai tak ada limit pengajaran juga. Maksud makhluk di sini kena kepada manusia dan jin lah. Batu, tunggu, kayu nak ambil pengajaran apa daripada Quran? Dia tak ada akal. Tupu kepada mereka makhluk yang berakal, iaitulah manusia dan jin. Jadi surah ini dan ayat-ayat Quran ini ialah pengajaran bagi makhluk. Jadi pengajaran tazkirah. Innaha tazkirah. Tu dia. Apa makna pengajaran di situ? Jalan ni tafsir badal pada pengajaran pula. Jadi Quran itu, ayat Quran ni ataupun surah ini ialah pengajaran bagi makhluk. Jadi jalan agama Allah. Jalan agama Allah. Jalan untuk kenal hukum-hukum Allah. Itu jalan agama. Jalan untuk kenal hukum-hukum Allah. Allah suruh apa, Allah larang apa, Allah cerita apa. Jalan ni nak kenal dianya Quran ni, ayat ni. Jalan ni untuk agama Allah. Jalan untuk jalan, jadi cara untuk kenal hukum-hukum Allah. Tu Quran, itulah surah. Surah ni lah jalan tazkirah lil khalq. Satu pengajaran bagi makhluk, pengajaran bagi makhluk untuk makhluk. Jadi jalan kepada agama Allah. Jalan mana? Jalan yang bahagia. Jalan sifat orang jalan. Jalan yang bahagia. Jalan yang bertuah, jalan yang bahagia. Siapa panggil apa bahagia ni? Pasuk. Mikuan pasuk. Tu dia. Jalan agama Allah yang bahagia. Tu tafsir musannaf kita dah tu, tambahlah tu. Tu. Innaha tazkirah faman syaa'a dzakara, maka barang siapa berkehendak, ni Allah Ta'ala bertawar dah. Maka barang siapa berkehendak, kehendak gapo? Kehendak jalan agama. Tu maf'ul bagi syaa tu mahzuf dah tu. Ya isyarat dah tu musannaf kata. Maka barang siapa yang berkehendak ia akan jalan agama, jalan-jalan untuk kenal hukum agama, jalan-jalan untuk berjaya dalam agama Allah. Siapa-siapa yang nak kepada kejayaan dalam agama Allah, nak kepada kenal hukum-hukum Allah, siapa dia kehendak gitu, zakarahu. Tu khabar bagi man ataupun jawab bagi man. Man syaa zakarahu. Hu domai rujuk kepada tazkirah. Rujuk kepada tazkirah, iktibar dengan makna tazkirah dengan makna zikir dan juga pengajaran. Tazkirah dengan makna tazkir. Tazkirah dengan makna tazkir, maka tilik kepada makna tu rujuk hu domai kepada tazkirah. Jangan rujuk kepada ha. Kalau rujuk kepada ha kan zakaraha. Ni zakarahu huda merajak kepada tazkirah. Maka siapa yang berkehendak jalan agama Allah, hendaklah terima pengajaran. Hendaklah terima ia akan pengajaran. Tu itu. Hendaklah terima ia akan pengajaran, jadi akan ayat-ayat itu, akan pengajaran itu. Terimalah pengajaran tu. Kalau nak kepada kejayaan, terima pengajaran tu.
faman syaa'a dzakara. Faham sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, siapa yang lam yasha', siapa yang tak nak kepada kejayaan agama, tak usah terima tak apa ayat Quran, tak usah terima tak apa surah ayat Quran. Tu dia. Tu. Wahbi ni dah. Ya, Wahbi ni kalau punya siapa sini dia nak tini kita di mana? Nak beri terima ayat Ar-Rahman al-Istawah itu. Heret kepada ayat mutasyabihat semua. Ayat yang lain banyak lagi. Dah dia kata kita ni tak terima ayat Quran. Tak terima Quran. Allah Ta'ala kata dia tu Ar-Rahman al-Arsy istawa. Istawa lah. Terimalah kata istawa. Tu nak tengok tu semacam. Allahu Akbar. Dia faham kata kita ni dia nak tilik kat tu. Mungkin gila hari-hari dengan benda tu ya. Ulama dok faham hari siap dah. Tu dia. Dak faham istawa gapo lagi? Yadullah. Wajah dok gila hak tu. Dok gila ke hak tu. Bila sampai sini ni jadi mari tinih orang Ahlussunnah kita pula ni Wahabi yang kata ni. Siapa dia nak siapa nak kepada jalan agama, hendak terimalah pengajaran Quran ayat tu terima. Jangan dek tolaklah Tuhan kata istawa lah. Duduk. Tuhan kata ada ainun mata. Tu jadi gila tak gila. Tu hak ni dah ni wa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Hati sengit dah tu. Dia bergaduh gila dengan ayat mutasyabihat tu. Dia bergaduh tu. Siapa dia tak terimanya? Kita semua isbat ayat semua. Tak ada pihak menolak mengingkatkan ayat itu. Tu kalau kita tak bersih mulai. Masya Allah. Tu letih dengan Wahabi letih. Sikat dulu. Lepas dah. Fi suhufim mukarramah. Rebet dah ada lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yashfa'u. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak apa. Allah